Seterusnya saya akan membicarakan tentang tafsir, maksud dan tafsir daripada surah Sajadah daripada ayat 16 hingga ke 20. Daripada surah ayat 16, maksudnya adalah mereka merenggangkan diri dari tempat tidur, mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut serta dengan perasaan ingin memperoleh lagi keredaannya, dan mereka selalu pula mendambakan sebahagian dari apa yang kami beri kepada mereka. So tafsir daripada surah ayat ini adalah setelah digambarkan golongan yang berdosa yang menerima azab dan penyelesaian ayat pada ayat yang lalu. Seterusnya dipaparkan pula sifat dan akhlak makhluk dan golongan yang beriman dengan ayat-ayat Allah. Mereka lah mukmin sejati yang berbeza benar dengan golongan yang jahil dan dahaka. Ciri-ciri orang yang beriman dalam ayat-ayat ini adalah mereka melakukan ibadah dengan ketaatan dan ketundukan, dengan bertasbih, mensucikan Allah dan memuji-muji Allah. Jelas sekali dengan penuh tawaduk, rendah diri dan tidak menyombongkan diri. Amalan orang yang beriman adalah sentiasa bangun qiyamul-lail, mengerjakan solat sunat dan tidak tidur malam mengerjakan ibadah kepadanya. Seterusnya juga mereka juga menginfakkan harta mereka kepada jalan yang benar, dan jelas sekali mereka takut akan siksaan Allah dan ingin terus mengharapkan pahala daripada Allah. Pengajaran pada sini adalah ukurlah keimanan kita dari membandingkan sikap dan golongan kita seperti digambarkan dalam surah Sajadah. Bagaimanakah sikap kita untuk dihadapan ayat-ayat Allah ini? Sudahkah anda mengamalkan ayat-ayat Al-Quran tersebut? Jadi kita hendaklah sibukkan diri dengan ayat Al-Quran dan medium keilmuan yang mempandukan Al-Quran. Perbanyakkan baca buku-buku tulisan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan juga mendekatkan ibadah yang banyak. Seterusnya surah ayat ke-17 yang bermaksud, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirasakan untuk mereka, yang amat indah dipandang dan menggembirakan sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang mereka telah kerjakan. So tafsir pada ayat ini adalah pada ayat itu, mereka yang tunduk, yang sujud kepada Allah, bertasbih memujinya, mereka kemudian serta menginfakkan sebahagian harta bagi Allah adalah orang-orang yang keadaan orang-orang mukmin. So maksudnya ini menjelaskan ganjaran yang Allah sediakan untuk orang-orang mukmin yang melakukan amal soleh, iaitu syurga sebagai ganjaran terindah yang sangat khusus bagi orang mukmin. Tiada siapa di kalangan malaikat maupun manusia mengetahui satu persatu nikmat syurga, kerana keadaan nikmat syurga itu disembunyikan oleh Allah sebagai balasan kepada orang yang menyembunyikan amalan soleh mereka daripada pengetahuan orang lain. So pengajaran daripada di sini adalah kita hendaklah beramal dengan penuh keikhlasan tanpa memikirkan apa balasan Allah yang akan bagi di akhirat kelak. Antara ini adalah sebagai cara untuk kita melakukan ibadah dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan daripada Allah SWT, dan tanpa mengharapkan balasan yang kita tahu. Kita perlulah ikhlas dalam ibadah. Kita buat semua tu demi mengharapkan keredaan Allah SWT. Kita kenalah buat benda tu dengan terbaik supaya Allah memberikan kita ganjaran yang terbaik daripadanya. Umat kita dianjurkan muhasabah diri daripada melakukan perkara-perkara jahat dan menjadi orang mukmin yang terbaik. Seterusnya surah As-Sajadah ayat ke-18 bermaksud, maka apakah orang yang beriman sama dengan orang yang fasik? Mereka tidak sama. Ayat ke-19, adapun orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka syurga sebagai tempat kediaman, sebagai pahala bagi apa yang telah mereka kerjakan. Tafsir pada dua ayat tersebut ialah Allah SWT menceritakan tentang keadilan dan kemuliaannya, bahawa di hari kiamat kelak Allah tidak akan menyamakan putusannya antara orang yang beriman dan orang yang fasik. Golongan fasik ialah orang yang berdosa yang kadang-kadang merujuk kepada orang yang kufur. Golongan fasik ialah yang sekali ialah keluar dari berjalan ketaatan dan mendustakan Rasul yang diutus kepada mereka. Baginya orang beriman, syurga ma'wa menunggu ketibaan mereka. Di dalamnya ada banyak nikmat, kelezatan dan keinginan bagi mereka yang telah melakukan amal ibadah di dunia. Sungguhnya kedudukan orang fasik dan kedudukan orang yang beriman adalah lain-lain, dan itu sudah tentu. Pengajaran pada dua ayat tersebut ialah kita dalam meyakini Allah itu maha adil dan akan memberi sebalasan secara adil. Tidak seperti mahkamah yang dunia ni macam teruk.
Kadang adil, kadang tak adil. Sangat dahsyat. Kita hendaklah meyakini Allah menepati janji sebagaimana dalam Al-Quran ini. Kita tidak perlu beragu-ragu atas kebesaran Allah. Kalau kita baik, kita akan mendapatkan balasan yang baik pada Allah. Kalau kita jahat, kita akan dapat balasan yang jahat. Banyakkan ibadah supaya kita dapat ganjaran yang terbaik pada Allah SWT. Melakukan dosa secara berterusan juga membuatkan kita mengurangkan potensi untuk masuk ke dalam syurga. Okey. Seterusnya ayat terakhir. Ayat terakhir ayat terakhir yang saya akan terangkan, iaitu ayat ke-20. Maksudnya, dan adapun orang-orang yang fasik, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan semula ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang kamu dustakan. Maksudnya, pada ayat ini Allah menjelaskan kedudukan orang-orang fasik diletakkan sangat buruk dan seksa yang amat dahsyat, sebagaimana yang telah dilakukan di dunia dulu, yang mendustakan perintah Allah, perintah Rasul. Mereka digambarkan sangat menderita kerana azab yang pedih itu mereka berusaha untuk untuk keluar daripada azab tersebut, tapi semua sia-sia. Mereka tetap akan diheret juga akan masuk dalam api neraka tersebut. Itulah padanya kalau tak ikut cakap Allah, tak ikut firman Allah, tak mengamalkan ayat Al-Quran, tak ikut cakap Nabi. Jadi kita sebagai manusia tidak akan mampu melawan kekuasaan Allah, terutamanya bila balasan datang kepada mereka. Maka sebelum kemurkaan Allah datang, baik kita berfikir tentang baik buruk dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Sentiasa mengambil musibah, ambil iktibar daripada musibah yang menimpa kepada dosa kita sendiri, daripada dosa orang lain, supaya kita dapat dijaminkan syurga dan dihindari daripada neraka Allah. Kalau kita dah buat dosa, kita hendaklah bertaubat segera supaya tidak dimasukkan dalam golongan-golongan yang fasik. So, itu adalah semua daripada saya, daripada ayat 16 hingga ke 20. Sekian, terima kasih.